Seiring dengan peredaran zaman, gaya hidup dan sistem pendidikan negara kita sering berubah-ubah dari semasa ke semasa. Gaya hidup dan sistem pendidikan dahulu sangatlah berbeza daripada sekarang. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, sertai kami dalam sesi temu bual pada kali ini. Hai, Assalamualaikum dan salam biru warna. Bersama saya Anas, merupakan Raja Institut Tara Malaysia dan pengajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Pengurusan Perniagaan. Saya merupakan wakil daripada kumpulan 2. Hari ini saya akan melakukan satu sesi interview bagi terkesan 2 subjek falsafah, sejarah dan polisi dalam pendidikan. Alhamdulillah bersama saya Encik Aswar bin Arsyad, iaitu merupakan pakcik saya sendiri. Individu yang saya akan cuba pada hari ini. Terima kasih Cik sebab sudi untuk video pada hari ini. Sama-sama Anas. Boleh Cik kenalkan diri Cik? Nama saya Aswar bin Arsyad. Saya berumur 56 tahun. Saya dilahirkan pada tanggal 8 hari bulan April tahun 1997 di Tasik Kelubur, Pulau Pinang. Saya membesar di kawasan perumahan di bernama Taman Bahagia di Kuala Batas. Di sini saya membesar daripada dulu sampai sekarang. Dan saya menerima pendidikan awal daripada kedua bapa saya secara tak formal dan mula belajar di tadika yang berkaitan dengan rumah kami, iaitu kawasan sekolah di MW. Baiklah, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Bolehkah Cik cerita serba sedikit tentang sejarah pendidikan Cik daripada dulu kecil hingga dewasa? Saya mula belajar di tadika dan kemudian secara formalnya di sekolah kebangsaan Hashim Awang pada peringkat awalnya. Sekolah Hashim Awang ni ketika tu adalah asal daripada sekolah ala Inggeris. Ketika zaman 60-an, 70-an, suasana bahasa Inggeris iaitu selepas penjajahan di Malaysia ni, ibu bapa sangat cenderung anak-anak mereka pandai bahasa Inggeris. Sehingga kan pada zaman itu ada aliran Inggeris. Di sekolah tersebut asalnya sekolah Inggeris. Tetapi kemudiannya atas kemerdekaan kita, sekolah tersebut ditukar pada sekolah bangsaan di sekolah Kebangsaan Hashim Awang. Walaupun hanya beberapa bulan saya belajar di situ, kerana ibu bapa saya adalah guru dan mereka terpaksa pindahkan saya ke sekolah baru, sekolah Kebangsaan Petang, kerana sesi di Hashim Awang ada 2 sesi, petang dan pagi. Saya petang, abang saya pagi. Tetapi di Permata Petang ada 2 pagi. Kami telah dipindahkan ke sekolah Kebangsaan Permata Petang dari darjah 1 hingga darjah 6. Sekolah Kebangsaan, sekolah kampung. Tetapi alhamdulillah saya sangat seronok sekolah tu. Dan ramai pelajar dia ada 2 kelas saja untuk setiap tahun tu. Tahun pertama, tahun darjah 1, 2 kelas. Ungu dan jingga. Satu kelas 50 orang. Itulah keadaan. Bila mana saya dah masa dulu sekolah rendah ada penilaian sekolah rendah darjah 5. Ketika tu saya dapat tulisan yang dapat 3A 1 kursi. Saya dapat 2 pilihan selepas darjah 6 tu, itu untuk belajar di sekolah agama Al-Irsyad dan juga sekolah menengah Penang Free School di Tanjung, di Pulau Pinang, di pulau. Jadi saya pertamanya telah masuk sekolah Al-Irsyad dan daftar. Tapi bila mana bapa saya, walaupun ketika tu kan Al-Irsyad ni baru, masa tu pendidikan agama ni baru mula. Sekolah-sekolah agama banyak pun tutup dah. Bila tahun tu baru nak start, Al-Irsyad ni dah berapa tahun baru siap. Sekolah pun kecil lagi. Tapi ketika tu pak saya beringat sekolah agama lah 2 asrama jadi dia sekolah pergi ke Penang Free School. Jadi saya tak masuk Al-Irsyad lah. Saya terus ke Penang Free School. Kan sambil Free School darjah tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Setelah saya SPM tahun 94, keputusan saya pangkat 2. Saya berjaya mendapat tempat di ITM. Ketika tu nama ITM, belum juga ITM lagi. Institut Tengah Barat. Institut Tengah Barat. Terusan adalah tak bagus, jadi saya dapat diploma, pro diploma untuk engineering, kejuruteraan. Betul ini. 2 tahun di sana, setelah selesai pro, saya masuk tahun pertama diploma. Tapi macam mana pun saya gagal meneruskan pelajaran saya telah buang lah. Kan tersebut menjelaskan saya bahawa pentingnya pelajaran ketika itu. Dan saya terus mencuba membaiki diri saya, belajar lagi, ambil STP. Dan akhirnya saya pada tahun lewat hal betul 1994. Umur dah 22 tahun. Dah kerja semua. Saya sambung pelajaran saya, belajar undang-undang di Universiti Melayu. Sehingga saya tamat mendapat Sarjana Muda Undang-Undang tahun 1998. Dah kahwin dah ketika tu. Pakcik dah kahwin ketika tu sebab pakcik dah tua kan. Tapi alhamdulillah berjaya juga menamatkan pelajaran sehingga mendapat exposure ijazah. Convocation kami disampaikan ketika tu, ingat lagi, Sultan Azlan Shah. Dia Pro Chancellor Universiti Melayu ketika tu. Okey, saya nak tanya kepada pakcik, apakah beza pendidikan zaman dahulu dengan ini? Contohnya dari segi cara pengajaran dan cara pengajaran. Dulu kita belajar kat sekolah ni, dia cikgu lah ajak semua. Jadi murid-murid ni dia tak berapa banyak sangat. Apa cikgu ajak, kalau cikgu tu berdekat pun sekian lah kan. Tapi cikgu yang rajin. Tapi kita takut ke cikgu. Cikgu pun boleh pukul kita. Boleh pukul kita. Kalau kita buat salah ataupun dia rasa kita buat salah, dia pukul kita. Ataupun dia halau kita keluar kelas. Dia halau kita keluar boleh. Pasal tu memang tak ada masalah.
dulu pakcik ingat lagi masa sampai budak yang tak pandai tu, cikgu ambil hentuk kepala di papan hitam tu, bagi mendegang. Zaman tu pelajaran pakai ni lah, papan hitam, kapok tulis kan, kapok kan. Jadi ketika tu kalau hang jawab tak betul, hang beri retak kursi, kena beri kena denda lah, yang ambil denda. Macam-macam lah yang masa ketika tu, tapi seronok. Kita berbodoh kan, kita tapi semuanya tumpuk pada seorang cikgu. Dia lah ajak semua, tak ada lah budak-budak nak tanya masangan ke. Silibus masa ketika tu, kalau bukan silibus lah, kita mata pelajaran, subjek. Dulu anda pernah dengar tak? Ilmu hisab. Benar ilmu hisab? Sekarang Matematik. Ada tawarikh, sejarah, sejarah. ilmu alam, Ilmu alam, geografi. geografi, apa tata rakyat, civic. Itulah tata rakyat. Kan sampai dulu sama aja. Dulu kita ada kutub khanah di sekolah. Kutub khanah apa dia? Perpustakaan. Tu dia bersarap sikit. Jadi itulah bahasa-bahasa yang dulu kita guna. Dan sebenarnya dulu dia punya bahan-bahan rujukan pun agak terbatas. Jadi kita pun dulu ingat masa di UC pun, masa di UC tu pakcik bawa dictionary, kamus dalam muket sebab kita pun tak banyak dalam undang-undang ni dia banyak guna bahasa Inggeris. Kadang-kadang kita pun tak faham bahasa Inggeris, undang-undang pun tak faham. Jadi kalau pergi pelajar pun bawa dalam muket masa kita perlu. Sekarang dah tak perlu dah, kita ada internet, kita ada handset kan. Macam tu. Biasa ada banyak lah biasa. Sekarang ni yang pakcik tahu budak-budak ni bagi peranan besar. Tanya soalan kan, cikgu hanya membantu guide macam mana bagi panduan. Dan lah ni ada apa? Kita ada apa? Aras tinggi Dia apa? bagi PAK dari puluh tu. Dia itu. pelajaran abad ke-2 mana di mana yang cikgu tu ada sebagai facilitator. Yang pelajar itu adalah dia akan melakukan tugas ikut cikgu yang Soalnya dia lah cikgu macam tu. Maksudnya cikgu tu dia akan bagi tugas untuk pelajar tu. Pelajar tu kena buat lain kumpulan. Dia pun kena berbincang. Jadi pelajar tu dia akan ada satu Rumusan dia. Dia akan pemikiran yang tinggi. Enggak ada tinggi. So, dan contohnya guru tu suruh bagi presentation. Lepas tu bila pelajar itu buat presentation, cikgu ni akan komen. Jadi cikgu ni dia tak mahu. Dia guide dan dia bagi supaya benda tu akan jadi lebih cantik lah. Hasil usaha fikir daripada pelajar sendiri. Betul. Dia nak tengok kemampuan Aras fikir. aras fikir pelajar dan apakah yang dia ajar tu dah capai matlamat atau tidak lah. Dulu kita tak nilai gitu. Dulu kita nilai macam Pak Isa semata-mata. Pak Isa hang tak payah pun hang naik kelas juga. Dulu pun macam tu. Macam tu lah keadaan dulu yang dengan ini besar dia. Okay. Apa pendapat Cik tentang pendidikan zaman sekarang? Adakah memudahkan atau menyusahkan pelajar? Sekarang ni rasanya macam memudahkan. Sebab pertama kita ada banyak bahan rujukan. Kita juga lebih bebas. Dia tak terikat. Maksudnya masing-masing boleh bagi pandangan masing-masing. Setiap pelajar dan cikgu juga tak menyalah tiba-tiba menyalah dulu kata bodoh kau tanya tu tak ada. Jadi tak ada. Jadi dia bagi budak dia lebih rasa apa? Rasa terbuka untuk bagi pandangan dia, berani, lebih berdikari. Kan? Macam tu kan. Dia lebih fikiran dia tinggi lah. Banyak membantu tengok. Zaman sekarang ni kita guna teknologi AI atau guna ChatGPT di mana seorang pelajar tu dia bila dia tanya soalan tu dia tanya je ChatGPT akan bagi jawapan. Jadi untung tak ada untung macam tu. Sangat Sangat untung membantu lah. Dulu kita baca matematik ataupun ilmu hisab, kita diajar menghafal. Banyak hafal lah. Sifat kena hafal. 2 kali 2 berapa. Jadi cuma lah ni bila pakcik tengok pelajar lah ni orang muda lah, dia berkurang cakap. Dia congak. Anda tahu congak tu apa? Congak tu bila sebut berapa ni, berapa baki berapa nilai dia, berapa jumlah dia. So kita tak perlukan bahan calculator. Itu kita nak lihat macam tu dulu. Dulu dia latih untuk menghafal. Satu sampai 12 kan. Ya, betul. Itu betul. Anda ada sempat macam tu? Sempat. Okey. Memang kami macam tu lah dulu. Hafal sifat ni memang jadi kewajipan nak jadi. Jadi pakcik rasa untunglah alhamdulillah. Jadi bila pergi kedai nak beli barang semua tu kan, kita cepat je kita dapat tangkap benda tu. Saya rasa sampai di sini saja temu bual kita pada hari ini. Terima kasih Cik kerana sudi terlibat dalam TV hari ini. Saya mewakili dari kumpulan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik dan sudi untuk TV hari ini. Semoga anda berjaya Nas. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya. Selesailah sudah sesi temu bual kita pada kali ini. Daripada temu bual ini, jelaslah bahawa banyak perbezaan gaya hidup dan sistem pendidikan negara kita antara zaman dahulu dan zaman sekarang. Kesimpulannya, kita haruslah memanfaatkan sepenuhnya kemudahan, kecanggihan teknologi masa kini dalam proses menuntut ilmu. Sekian sahaja daripada saya. Selamat maju jaya kepada semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.